Hai, apa khabar semua? Dr. Hatta ni. Hari ini kita akan bincang mengenai sperma yang malas, ataupun bagaimana kita nak meningkatkan pergerakan sperma kita. Ada 3 perkara yang kita selalu tengok kalau kita buat satu analisis sperma. Nombor 1 ialah bilangan, nombor 2 ialah morfologi atau rupa bentuk, dan ketiga ialah motility atau pergerakan. Ada 4 jenis pergerakan sperma. Pergerakan tahap 1 atau grade 1 ialah yang bagus, di mana dia bergerak pantas, menghala ke hadapan. Grade 2 pula ialah apabila dia bergerak ke hadapan tetapi agak perlahan pergerakannya. Grade 3 pula apabila ia bergerak tetapi tidak ke mana-mana. Mungkin dia bergeser di kawasan itu sahaja, ataupun dia bergetar sahaja tanpa ada pergerakan ke hadapan. Dan grade 4 ialah di mana dia tidak bergerak langsung. Dan kemungkinan kenapa tidak bergerak adalah kemungkinan satu ialah mungkin dia dah mati, ataupun sperm itu tidur. Jadi ada beberapa perkara yang kita boleh buat untuk memastikan pergerakan kita bagus. Antaranya ialah ada beberapa suplemen ataupun vitamin yang boleh kita makan atau kita amalkan untuk memastikan pergerakan sperma kita menjadi lebih baik. Antaranya dengan mengambil zinc, suplemen zinc, ataupun selenium, suplemen yang ada selenium di dalamnya, ataupun suplemen antioksidan seperti vitamin C dan vitamin E. Dia boleh membantu. Nombor 2 ialah amalkan gaya hidup sihat. Pastikan obesiti atau berat badan kita terkawal, kerana obesiti boleh menyebabkan kita punya pergerakan sperma terjejas. Nombor 3, diet. Makan diet yang sihat. Banyakkan makan sayur. Kurangkan makanan yang berlemak, yang bergoreng, kurangkan dan kurangkan makanan yang banyak gula di dalamnya. Yang high sugar intake itu kurangkan. Nombor 4 ialah kita kena pastikan bahawa suhu di bahagian testis kita itu tidak terlalu panas. Oleh itu kita kena pastikan kita jangan pakai seluar-seluar ketat ataupun seluar dalam yang ketat, ya. Dan cuba hindarkan daripada mandi air panas contohnya, ataupun pergi ke sauna, kerana ini akan menyebabkan temperature ataupun suhu di bahagian testis kita itu meningkat, dan ini boleh menyebabkan pergerakan kita terjejas. Ada beberapa juga perkara yang kita kena hindarkan lagi, seperti ini memang saya ulang banyak kali, smoking ataupun merokok ataupun vaping, merokok tembakau, merokok vape, semua ini kena dihindarkan supaya kita nak memastikan yang sperma kita bukan saja pergerakan dia bagus, bilangan dia juga tidak terjejas, dan morfologi atau rupa bentuk dia juga tidak terjejas. Dan jangan dekat dengan orang yang smoking juga, jangan dekat dengan orang yang merokok. So hindarkan rokok. Ada juga nombor 2, ada juga kajian mengatakan bahawa kesan elektromagnetic wave daripada handphone, daripada telefon bimbit seperti ini, smartphone, boleh menjejaskan pergerakan sperma juga. So cuba hindar meletak handphone kita di dalam poket seluar. Kalau kita ada poket di bahagian dada atau poket baju, letakkan di sini. Jadi nanti boleh mengurangkan risiko elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik tu menjejaskan pergerakan sperma kita. Dan ketiga, saya dah ulangkan sebelum ni, obesiti ataupun kegemukan, dia boleh menjejaskan pergerakan. So kurangkan berat badan, kerapkan lagi bersenam, paling kurang 3 kali seminggu, dan kita kena capai berat badan atau BMI yang ideal, ya. Jadi itu adalah antara sebab-sebab yang boleh menyebabkan pergerakan kita, pergerakan sperma kita terbantut ataupun pergerakan jadi malas. Oleh itu saya harap kalau kita ada masalah dari segi sperma, eloklah berjumpa dengan doktor pakar fertility secepat mungkin supaya kita boleh menangani masalah itu. Okay, dengan itu
cukup saja untuk minggu ini. Bye.